Bismillahirrahmanirrahim. Syarah matan Al-Ajurumiyah. Sebelum kita memulai kelas, marilah kita lihat biografi Al-Imam Ibnu Ajurrum, penulis matan Al-Ajurumiyah. Nama dan nisbah beliau. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji. Kadang disebut juga As-Sanhaji, yang lebih dikenali dengan nama Ibnu Ajurrum. Nisbah beliau As-Sinhaji merupakan nisbah kepada kabilah Sinhaja di daerah Maghrib, iaitu sekarang disebut Maghribi atau Morocco. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Ajurrum. Kelahiran beliau. Ibnu Ajurrum dilahirkan di kota Fas, sebuah daerah yang besar di negeri Maghrib, pada tahun 672 Hijrah. Pada tahun itu pula, seorang pakar nahwu yang terkenal, iaitu pengarang kitab Alfiyah, yang bernama Ibnu Malik rahimahullah, meninggal dunia. Ibnu Ajurrum rahimahullah wafat di kota Fas pada hari Isnin 10 Safar tahun 723 Hijrah. Matnul Ajurrumiyah. Pengarang memulakan dengan ta'riful kalam. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Apa itu al-kalam? Kata pengarang, al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil-wad'i. Jadi kita sebagai pelajar kena ingat bahawa takrif al-kalam ada 4 perkara. Pertama, al-kalam mestilah huwa al-lafzu. Al-kalam huwa al-lafzu. Yang kedua, al-kalam al-murakkabu. Al-kalam mestilah al-murakkabu. Yang ketiga, al-kalam al-mufidu. Al-kalam mestilah al-mufidu. Dan yang keempat, al-kalam mestilah bil-wad'i. Jadi kita sebagai pelajar kena hafal, iaitu al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Baik, apakah ini maksudkan dengan al-lafzu? Al-lafzu iaitu perkataan yang mengandungi huruf. Apa saja perkataan yang mengandungi ejaan huruf, maka ia adalah al-lafzu. Contoh, kitabun, buku. Perkataan kitabun ialah al-lafzu kerana ia mengandungi huruf kaf, ta, alif, ba. Semua perkataan yang mengandungi huruf, maka ia adalah al-lafzu. Bererti isyarat, bukan lafaz. Bukan al-lafzu. Kerana isyarat sama ada guna tangan ataupun mata dan sebagainya, ianya tidak mengandungi ejaan huruf. Yang kedua, al-kalam mengikut pengarang kitab, ia mestilah al-murakkabu. Al-murakkabu ialah
perkataan yang tersusun dua perkataan atau lebih. Untuk menjadi al-murakkabu mestilah ianya tersusun dari dua perkataan atau lebih. Contoh, at-talibu kalimah, perkataan. Digabungkan dengan mujtahidun, juga kalimah, perkataan. Jadi di sini ada dua perkataan yang digabungkan menjadi al-murakkabu. At-talibu mujtahidun, maknanya pelajar lelaki itu rajin. Jadi sekali lagi, al-murakkabu mestilah ianya dua perkataan atau lebih. Bererti, satu perkataan bukan murakkab atau bukan al-murakkabu. Contoh, sayyaratun. Sayyaratun, kereta, hanya satu perkataan. Maka ia tidak termasuk murakkabu. Yang ketiga, al-mufidu. Al-mufidu bermakna yang bermanfaat atau yang telah sempurna maknanya. Iaitu apabila pendengar mendengar akan satu ucapan kata yang mana dalam ucapan itu telah sempurna maknanya, maka ianya disebut al-mufidu. Jika maknanya tidak sempurna dan pendengar tertunggu-tunggu, apakah perkataan yang selepasnya, maka kalam itu disebut kalam yang bukan al-mufidu. Contoh, al-baitu kabirun. Al-baitu, rumah itu. Kenapa dengan rumah itu? Kabirun, besar. Rumah itu besar, bererti kalam ini adalah kalam al-mufid. Kerana maknanya jelas dan sempurna. Dan ianya memberi manfaat kepada orang yang mendengar. Adapun, jika perkataan itu tidak sempurna, contoh, idza hadaral ustadzu. Idza, apabila, hadara, telah hadir, al-ustaz. Apabila ustaz telah hadir, maka ayat ini tidak mufid. Kerana maknanya masih tidak sempurna. Jadi, idza hadaral ustazu adalah ayat yang tidak sempurna, maka ia bukan mufid. Walaupun ia mengandungi dua atau tiga atau lebih daripada itu, tetapi jika ayat itu tidak sempurna maknanya, maka ia tidak termasuk dalam perkataan al-mufid. Dan yang keempat, bil wad'i. Bil wad'i bermaksud perkataan yang diletakkan maknanya di sisi orang Arab. Maknanya, sesuatu perkataan itu adalah perkataan yang telah diguna atau diletakkan maknanya di kalangan orang Arab. Contoh, yadkhulu. Di sisi orang Arab maknanya masuk. Jika seseorang dia mengatakan yashrabu Muhammadun ilal masjidi, maka ayat ini bukan ayat bil wad'i. Kerana yashrabu bererti minum. Perkataan bil wad'i yang tepat adalah yadkhulu. Iaitu yadkhulu Muhammadun al-masjidah. Atau yadkhulu Muhammadun ilal masjidi. Jadi makna bil wad'i adalah perkataan yang mana diguna oleh orang Arab
Tidak termasuk ucapan bil wad'i ialah ketika seseorang itu dia mengigau atau dia melatah. Maka perkataan yang keluar daripada mulutnya bukanlah perkataan bil wad'i. Contoh ayat Qul a'udzu birabbin nas, iaitu maknanya katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia adalah al-kalam sebagaimana disebut oleh pengarang. Kerana ia mengandungi 4 perkara, iaitu pertama al-lafzu. Qul a'udzu birabbi dan an-nasi adalah lafaz yang mengandungi huruf. Yang kedua, ianya al-murakkabu, tersusun dari 2 perkataan atau lebih. Qul satu perkataan, a'udzu satu perkataan, bi satu perkataan, rabbi satu perkataan, an-nasi satu perkataan. Jadi, Qul a'udzu birabbin nasi adalah al-murakkab. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nasi, ia adalah kalam al-mufid. Kerana ia mengandungi makna yang sempurna. Maknanya, katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Sekiranya ayat ini hanya berhenti pada perkataan bi. Qul a'udzu bi. Qul a'udzu bi tanpa rabbin nas, maka ayat ini tidak mufid. Kerana maknanya tergantung. Katakanlah aku berlindung dengan. Maka pendengar akan tertunggu-tunggu. Aku berlindung dengan apa? Maka dikatakan bahawa Qul a'udzu bi adalah ayat yang tidak mufid, ghairu mufid. Dan yang keempat, bil wad'i. Perkataan Qul a'udzu bi rabbi an-nasi adalah perkataan yang diucapkan dengan sengaja dalam bahasa Arab yang mengandungi makna-makna yang telah ditetapkan atau yang telah diletakkan di dalam bahasa Arab. Maka kita kata Qul a'udzu birabbin nasi adalah al-kalam.